Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sampai yang besok apa? 11. Nasihat pertama. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kata ada yang Rumi, ada yang Jawi ya. Bang Rumi. Cuba baca sikit bang. Bagimu untuk mengetahui jalan para kekasihmu. Ketahui olehmu bahawasanya pada apa jua cabang nasihat itu adalah berasal daripada sumber kenabian. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikatakan Imam Ghazali mengatakan, ketahui olehmu bahawasanya apa jua cabang nasihat itu adalah berasal daripada sumber kenabian. Maknanya tiap-tiap macam kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap satu huruf kebaikan ataupun satu huruf kejahatan yang berkait dengan hukum dan segala-galanya, semuanya bersumberkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Cuma baru ni ada dalam satu di YouTube dia komen tentang Sayyidina Ali tu babul ilm. Mana Sayyidina Ali ni adalah pintu ilmu. Walaupun Nabi SAW mengiktiraf Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajah itu babul ilm, bukan maknanya ilmu Sayyidina Ali mengatasi Rasulullah SAW, tak. Tapi Rasulullah menunjukkan antara kalau bab ilmu dari kalangan sahabat, ni orangnya. Kalau dalam bab iman di kalangan sahabat, ini orangnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau bab ketegasan, ni orangnya, siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam bab dipanggil ahli sufah, ni orangnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam bab apa lagi? Dalam bab kekayaan, ini Abdul Rahman bin Auf. Tapi semua tu beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi apa-apa yang sampai kepada kita pada hari ini ialah bersumberkan kenabian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita naik atas sikit, kita imbas peristiwa bagaimana 80 orang yang diperintahkan, yang dipilih oleh Allah beriman kepada Allah dan naik ke kapal Nabi Nuh. Kemudian Allah banjirkan satu dunia, tidak ada seorang lagi manusia melainkan 80 yang terbaik tu di atas kapal Nabi Nuh. Dan kita daripada situ. Tu. Bayangkan dah dipilih yang terbaik pun, bila masuk balik ke dunia, ada yang di Yahudi, ada yang di Nasara, ni semua dipanggil, hati mereka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah dah pesan tu dalam Quran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Itu pegang tu ayat tu, surah apa tak ingat. Kata wa man a'rada an zikri fa, surah Taha ke? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang lari daripada peringatanku, dia tahu tapi dia tak nak ambil, itu maknanya lari. Ya tak? Kalau tak tahu, sewaktu Allah bagi ilmu mungkin dia ambil. Ni lari ni maknanya dia tahu. Sebab tu orang-orang Yahudi, orang Nasrani ni, mereka tahu kebenaran Islam, tapi mereka lari atas faktor-faktor yang tertentu. Ya tak? Kalau kita hujah dengan akal saja, mereka dah tak dapat jawab dah. Tapi kena ada sangkut paut, malu, kuasa, harta dan sebagainya. Jadi Waman arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang lari daripada peringatan aku, ini Quran, atas sekali ialah Quran, fa inna lahu, maka bagi orang macam ini ma'isyatan danka, dia akan menemui jalan buntu.
Tak? Dia akan menemui jalan buntu. Kita bekerja, lipat ganda usaha, kononnya nak kesenangan, nak kekayaan. Allah bagi kekayaan, tapi Allah tak bagi kesenangan. Atas sebab apa? Dia lari dari peringatan Allah, iaitu menyuruh sembahyang, menyuruh mencari yang halal, menyuruh membagi-bagikan masa untuk ibadat kepada Allah. Allah boleh bagi kekayaan tu, Allah boleh bagi, kesenangan belum tahu. Tak? Kita orang biasa ni makan 3 pinggan. Ada orang diberi harta oleh Allah, boleh minum air kosong. Tak? Dengan beras yang mahal, beras apa? Basmati apa benda tu. Tu. Sikit ni tak boleh, sikit senang ke? Tak senang. Yang kedarah harta dia siapa? Anak cucu dia depan dia. Kan sakit jiwa tu dia buatnya. Lepas tu biar kita naik kancil, rasa naik Mercedes. Biar kita bawa kancil apa, tapi rasa macam bawa Mercedes. Selesa, tenang. Itu. Habis. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa saja cabang nasihat itu adalah berasal daripada sumber kenabian. Nak menunjukkan kata Imam Ghazali, aku ni bukan pandai sangat. Tawaduknya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya semuanya berdasarkan kepada hadis, iaitu perbuatan, perkataan dan diam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berpunca daripada sumber ini, iaitu kau dah belajar banyak hadis. Sebab ni anak murid Imam Ghazali ni yang minta nasihat ni, kau dah belajar banyak hadis. Jadi apabila dah sampailah nasihat yang berpunca daripada sumber ini, iaitu kenabian, iaitu hadis Nabi SAW, maka apa perlu lagi engkau akan nasihat saya? Kau tak perlulah minta nasihat aku. Hebat Imam Ghazali. Dan apabila masih belum sampai kepadamu satu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajar selama ini? Ilmu apa? Macam saya kata bulan lepas, bagi orang lelaki, ilmu apa yang telah sampai kepada kita? Dia kata sembahyang berjemaah tu diberatkan kepada orang lelaki. Minggu ni saya mengajar, hari Jumaat saya mengajar malam, dipanggil remaja senja. Adalah 5-6 orang. Ini grup-grup yang terlepas handbrake dulu dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba nak mengaji. Kita kumpul tengah malam belajar. Itu je masa dia. Sebab dia orang ni tengah malam mata cerah. Tak? Dia kalau maghrib atau zuhur pagi dia tidur. Jenis-jenis handbrake nak hampir-hampir putus, dapat diselamatkan, disambung semula. Tak? Ada seorang pula budak mula jumpa saya lepas main Jumaat. Ni ceritalah. Tak? Ustaz, saya dah ikut dah 2-3 kuliah Ustaz, kat sini kat sana. Kenapa? Tak dapat lagi nak peluang jumpa Ustaz. Ni saya tunggu Ustaz, habis tazkirah Jumaat ni, lepas main Jumaat di Hulu Kelang tu, dia tunggu saya depan pintu. Dia jumpa saya, dia bagi tahu tu, saya ni jahat Ustaz, saya buat ni cukup. Kau tak payah cerita maksiat kau tu. Sebab kerja maksiat ni kerja manusia. Sekarang nak apa? Jadi macam mana sekarang saya nak ni? Baik, datang kelas dia. Macam itu. Weh, dosa kau ni parah weh. Kau ni kalau tak taubat segera ni mati kau nanti kena azab. Takut orang. Jadi bila ada kawan-kawan kita yang nak kembali kepada Allah, kalau boleh jangan dengar maksiat dia tu. Sebab satu beban kepada kita. Kejap lagi kita selisih faham dengan dia. Kau nak tahu dia tu baik dulu aku tu, dia cerita aku dia jolok ni jolok tu macam-macam kata. Dah kita dipanggil pecah amanah. Orang lain pecah amanah kaya 70 juta, 70 bilion duit tabung haji. Kita pecah amanah, dia berdosa, kita berdosa juga. Tapi pecah amanah kita tidak mengkaya kita, dosa. Tu bahaya mendengar percakapan orang. Melayu dia suka lah. Dia cakap apa tadi? Elok-elok tak ada amanah, dia pergi ambil amanah tu. Kita pula orang cerita kat kita, dia tak suruh tu. Bolehlah sebar-sebar kan. Dia tak ada cakap macam itu. Kita pun pergi cerita. Pecah amanah dia panggil. Orang tak perasan ni dosa, tapi itu dosa. Itulah tu. Dia satu perkara yang perlu disimpan. Jadi kita ajak dia buat baik. Kalau air dalam ni warna hitam, kita tuang je air ni banyak-banyak. Ajak dia buat ibadat. Lagi satu ibadat, satu ibadat, lagi satu ibadat, satu ibadat. Lama-lama kekotoran tu keluar. Lama-lama dia sedar, dia tahu nak taubat macam mana. Dia tahu macam mana nak bertaubat. Tu. Dan kita suruh dia tu beribadat mengikut pakaian dia, mengikut cara dia. Saya pernah tunggu satu orang daripada isyak masuk
Sampai habis subuh baru dia sembahyang isyak. Pujuk dia sembahyang isyak, ajak dia gini. Dia kata, masa isyak dah masuk tu kita dah sembahyang lah. Lepas isyak tu kita jumpa dia. Dia kata, sembahyang lah isyak. Isyak panjang lagi. Maknanya dia ada ilmu bahawa isyak tu lama. Tapi dia tak boleh nak sembahyang. Kita pujuk. Last kali macam mana nak pecah kebuntuan tu, saya kata gini. Masa tu subuh 5.52 lebih kurang. 5.40 kau ambil wuduk. 5.43 kau sembahyang isyak. Sembahyang isyak katalah 10 minit 5 minit je puak-puak ni sembahyang. Ya tak? Ada lagi 3 minit lagi masuk subuh, kau sembahyang subuh pula. Dipanggil jamak takdir. Kenapa itu? Kalau tak buat itu dia tak sembahyang. Dia dengar tu dia suka. Boleh ke? Boleh lah, sebab memang waktu isyak. Memang waktu subuh awal waktu. Jadi dia dapat satu akhir waktu, satu awal waktu. Kejap lagi zuhur macam itu pula. Zuhur kalau asar 4.30, 4.20 suruh sembahyang. 4.30 sembahyang lagi asar. Oh, dia seronok. Maghrib dia tak sembahyang pula. Oh, lihat. Maghrib boleh lagi. Subuh dengan isyak dengan subuh. Zuhur dengan asar. Maghrib tu payah sikit waktu dia tu. Tapi tidaklah berkekalan kita harap. Tu cara kita nak suruh orang tu semayang kalau dia payah sangat semayang. Maknanya ada cara. Bukan kita kata itu fatwa. Itu adalah kaedah uslub dakwah dia panggil. Nak tarik. Nak tarik. Ni kita, kau ni tak semayang apa nak jadi? Itu je lah kita boleh cakap. Apa nak jadi kau ni? Kau tak tahu ke Allah tu nanti mengazab? Dia tahu. Dia tahu benda tu. Kemudian kita tengok kita, orang lelaki. Apa ilmu yang kita telah belajar sampai kita tertinggal sembahyang berjemaah? Padahal kalau kita sembahyang seorang, tak tahu berapa pahala. Tapi kalau kita sembahyanglah berjemaah, confirm diterima. Walaupun kita hayat. Asalkan kita tidak berniat bermain-main dalam sembahyang, tidak berniat nak menghayat, tidak berniat sembahyang sebab nak cari kunci. Itu terang. Cuba tuan-tuan dapat kereta baru, Toyota ke Altis ke Camry baru, parking, jaga tu kunci siap-siap. Tiba-tiba besok pagi hilang. Ya tak? Hilang. Tentu kita sebagai manusia biasa ni ada rasa lah sedih, terpinga-pinga, mencari-cari sebab kenapa hilang, siapa pula yang macam mana boleh hilang dah kunci. Kita cari tu. Tapi adakah kita bersikap demikian ketika kita tertinggal sembahyang berjemaah? Itu soalan yang kita perlu jawab. Kalau tak ada rasa apa-apa, mana kita tidak ada kecintaan. Kita tidak rasa benda tu berharga sebagaimana kereta yang hilang tadi tu. Oh, ni orang lelaki kena jawab. Kata kelas saya 3 kelas Jumaat, malam tu remaja senja, 2 kelas fardu ain pada hari Sabtu tu. Saya bagi dia orang assignment daripada hari Sabtu itu hari menjelang maghrib, lelaki sembahyang berjemaah dulu selama 40 hari berturut-turut. Kita nak tengok bagaimana layanan Allah kepada kita. Siapa kita di sisi Allah? Orang yang tak istiqamah dengan sembahyang jemaah ni, dia jauh daripada Allah. Kenapa? Nabi SAW tak pernah. Sayyidina Abu Bakar tak pernah. Kecuali dia terlambat. Dia sembahyang jemaah tapi dia terlambat kerana tak nak memotong seorang tu waktu dia nak ke masjid sekali. Dah tengok orang-orang alim sekitar kita, orang yang betul-betul berpegang kepada sunnah, tak ada tinggal sembahyang jemaah. Tu. Baik. Sekejap lagi zuhur kita dapat sembahyang berjemaah. Asar kita dapat sembahyang jemaah. Maghrib kita dapat sembahyang jemaah. Isyak kita dapat sembahyang jemaah. Subuh besok sembahyang jemaah. Zuhur besok sembahyang jemaah. Asar besok tak dapat. Baik. Ketika yang dapat sembahyang jemaah tu, siapa yang memberi izin? Siapa yang memudahkan? Allah. Dan yang menggagalkan kita sembahyang berjemaah pada asar tu, Allah yang sama. Allah yang sama. Sebab Allah tu esa. Maka apa yang perlu kita fikir? Ya Allah, kenapa yang lepas-lepas boleh? Kenapa sekarang tak boleh? Kerana kalau orang yang menjadi kekasih Allah, dia akan dipelihara oleh Allah. Tentulah yang atas sekali ialah selepas beriman kepada Allah, mengikut aturan syahadah tu ialah solat. Ni kita kena bina orang lagi. Orang perempuan sembahyang awal waktu, channel dia masuk syurga lain. Dia tidak diberatkan dengan sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia nak buat, boleh. Jadi cubalah tuan-tuan, ni menjelang maghrib ni, cek, buat data. Satu, right, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, khatam satu hari. 40 hari betul. Sembahyang berjemaah dulu. Habis 40 hari tu,
upgrade lagi. Semayang berjemaah, takbiratul ihram bersama imam. Baru kita lah ada seseorang, ada menjadi seseorang di sisi Allah. Hanya kita dan Allah je tahu, orang lain tak tahu. Itu yang bagusnya jemaah tabligh. Saya tengok dia memang 40 hari tu dia memang dibentuk dia, kerana hadis tu mengatakan barang siapa yang semayang 40 hari berturut-turut semayang berjemaah tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam walau satu waktu, Rasulullah SAW memberitahu akan maka Rasulullah SAW dilepaskan daripada sifat munafik dan dilepaskan daripada api neraka. Allah patut tak semayang. Tak, bila orang ni dapat jaminan ni, tuan-tuan tengok ahli Badar yang balik, yang belum syahid, yang tak syahid. Yang syahid tentu masuk syurga lah. Yang tak syahid, Allah kata aku ampunkan dosa di mereka yang dulu, sekarang dan akan datang. Adakah mereka membuat dosa? Tak. Sebab Allah dah menjanjikan macam itu, Allah pelihara mereka daripada dosa. Bila Allah menjanjikan kepada kita pelepasan daripada neraka dengan 40 hari amalan tersebut, selepas daripada itu boleh menyaksikan diri masing-masing. Susah kita nak kerja. Betul Rasulullah kata pada Siti Aisyah, manusia ni dia suka beri alasan. Dia bukan nak memandang kepada pencipta alasan, dia tersangkut dekat alasan tu. Jadi bila dia menerima alasan tu bulat-bulat, Allah akan menambah berbagai-bagai alasan lagi. Yang lagi usahakan semayang berjamaah. Catat, ada Android kan, ada Note lah, ada Google apa benda tu, Excel ada, Word ada, pakai buat satu catat. Baru nama muhasabah dia ada fact and figure, ada fakta. Cuba tengok financial, suku tahun pertama 18.383 juta ringgit untung kasar, untung bersih. Macam mana dia boleh kira 18 juta tu? Sebab dia ada data. Lepas tu kita nak muhasabah, data tak ada, merapu je. Taubat kita pun merapu, apa semua merapu. Lepas tu kita perasan kita dah bertaubat. Orang yang diterima taubatnya, Allah akan convert kehidupan tu jadi cenderung sangat kepada ibadat dan benci sangat kepada maksiat. Yang itu. Habis. Tu. Jadi kita tanya diri kita lah. Kalau dah sumber kenabian tu sama macam Imam Ghazali menasihatkan anak murid dia, sama yang kita apply sekarang ni. Kita dah belajar dah banyak hadis berkenaan dengan kepentingan sembahyang jemaah, tapi kita tak boleh istiqamah. Jadi apa faedah sebenarnya yang kita belajar selama ni? Ini ayat ni ialah untuk, bukan kata yang sebelum ni kita tak bagus. Kita nak bagi tahu, jangan kita menyangka kita dah cukup. Jangan. Sebab apa? Kesan pengaruh setan ni dia 24 jam. Dan dia berjanji dengan Allah, Allah memperkenankan, aku akan menyesatkan anak Adam ni. Menyesatkan ni maknanya dia seboleh-boleh berusahanya 24 jam tu hari sepanjang zaman sampai hari kiamat ialah nak mengkafirkan orang hamba-hamba Allah ni. Mana nak suruh dia batal akidah bagi orang Islam, yang kafir kekal dengan kafir, yang munafik kekal dengan munafik. Dia tak puas hati kalau setakat pegang-pegang tangan dengan perempuan, tak. Dia tiup, dia ajak berzina. Dia tak puas hati lagi kalau berzina, dia tiup, dia menghalalkan zina. Dia akan jadi macam itu. Bila menghalalkan zina, memang dia itu dalam murtad. Menghalalkan bersanding khalayak ramai dengan bertabarus apa semua tu, tak apanya sekali-sekali kita bersanding, pengantin bersanding, apa salahnya? Dia menghalalkan benda yang haram. Jadi itu. Dia takut kita. Cuma satu golongan yang Allah memberi jaminan, di kalangan hamba ku kau tidak ada kuasa, wahai setan, melainkan orang-orang yang telah aku anggap sampah. Siapa golongan yang tak dikacau ni? Dia dikacau, tapi dia dipelihara oleh Allah, dia panggil mahfuzun. Ingat tu, mahfuzun. Ini kita boleh dapat. Jadi teras dia semayang berjemaah. Siapa boleh jamin diri dia boleh semayang jemaah, dia akan dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan payah semayang jemaah. Asal orang tu tak semayang mayat je, kita ikut belakang tak apa. Tak. Orang tu semayang sunat, kita pun tak tahu, kita ikut je, sah. Orang tu semayang qada, kita ikut belakang, sah. Jadi jemaah itu. Orang tu kita dah tepuk, dia cakap macam gini, tak nak jadi imam, kita ni yang makmum, dapat jadi imam kita, jadi makmum kita. Macam itu. Inilah maksud lebih kurang kata Imam Ghazali wallahu alam. Dia kata
Oleh kerana itu apabila telah sampai kepadamu satu nasihat yang berpunca daripada sumber ini, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya? Tawaduknya Imam Ghazali. Dan apabila masih belum sampai kepadamu satu nasihat daripada sumber ini, nasihat itu ialah agama, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini? Tak? Macam orang perempuan, kaki dia tak boleh ditutup dengan stokin lagi. Jadi apa ilmu yang dia belajar selama ini? Sedangkan kaki itu dikira aurat. Dikira aurat. Macam mana dia memahami aurat sedangkan dia memakai seluar jeans, pakai t-shirt, pakai tudung? Bila kita tanya, yang pakai skirt tu lagi teruk. Dia sentiasa memandang yang lebih bawah. Ini dipanggil dibuai, ditipu daya syaitan dan hawa nafsu masing-masing. Batulah tuan-tuan, ilmu tinggi mana pun, kalau tidak ada pemeliharaan daripada Allah, hanyut semua. Jadi kita naklah pemeliharaan Allah tu. Jadi pemeliharaan Allah tu perlu kepada mujahadah, melawan hawa nafsu, kemudian istiqamah dalam beribadat. Tak percaya tuan-tuan catatlah hari ni, start daripada maghrib ni, boleh ke 40 hari berturut-turut sembahyang berjemaah bagi orang lelaki? Cuba catat. Nanti akan tengok lompong sini. Bila dah lompong sana lompong sini, kita maknanya kalau lah hari yang ke-10 sembahyang tiba-tiba asar tak dapat sembahyang jemaah, maka dia kena ulang baru cari 40 hari berikutnya. Susah carilah banyak lagi cara masuk syurga. Setan membisikkan gitu. Kita pun angguk tak angguk, ya tak ya juga, sebab kita pun malas. Kita pun malas. Setan ni dia bijak. Ada kalanya dia menyesatkan manusia dengan ibadat, dengan menyuruh ibadat. Dia dah makan sumber yang haram, dia suruh naik haji, dia suruh sedekah kat tahfiz. Padahal setan tahu semua amal ibadat itu tak diterima oleh Allah. Tapi untuk menyedapkan hati dia, kononnya dia buat ibadat. Cerdik setan ni, atas pada PhD ni. Nasihat yang pertama, waktu itu ialah kehidupan. Wahai anakku yang tercinta, sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya itu, sabdaan baginda yang berbunyi adalah dikira sebagai tanda berpaling Allah daripada seseorang hamba apabila ia selalu istiqamah, maknanya dawam, berterusan mengerjakan pekerjaan yang tidak berfaedah. Baik, hamba berpaling daripada Allah, standard dia panggil, benda yang standard lah. Ketika mana hamba ni berpaling daripada Allah? Ketika dia dalam maksiat. Ketika dalam maksiat, itu maknanya dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kata tanda berpalingnya Allah daripada manusia. Yang takut inilah, kalau hamba berpaling daripada Allah, itu benda standard lagi. Tapi kalau Allah berpaling daripada hamba, yang tu paling dia takut. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Dalam diri mereka ada penyakit. Diri penyakit, Allah tambah penyakit. Tu maknanya Allah dah berpaling. Allah tak nak lah orang ni. Allah tak nak. Tiap-tiap kali kita berbuat ibadat, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiap-tiap kali kita jatuh kepada maksiat, kedua-dua takdirnya daripada Allah. Ini boleh cakap dalam kuliah-kuliah saja. Jangan cakap benda ni kat kedai kopi. Kerana aku dah cakap semuanya daripada Allah. Kalau Allah kendaki aku, Allah takkan jadikan aku kaki judi ni, Allah jadikan imam masjid negara terus. Tapi nak buat macam mana? Allah dah takdirkan. Sebab tu benda ni tak ada cakap kedai kopi. Baik. Apabila kita dalam ibadat, itu takdir daripada Allah. Allah yang mengendaki kita. Apabila kita dalam maksiat, itu pun daripada Allah. Soalan dia, apabila kita jatuh dalam ibadat, kita bersyukur. Kita tak rasa kehebatan kita. Ya tak? Kita merasakan kasih sayang Allah masih bersama kita. Tiap-tiap kali kita diletakkan oleh Allah dalam ibadat, dan kita mohon benda itu dikekalkan. Tiap-tiap kita jatuh ke dalam maksiat, kita hendaklah mengetahui bahawa saat-saat itu ialah saat Allah sedang membenci kita. Present tense dipanggil. Kita duduk dalam maksiat berapa jam? Sejam. Sejam tu ialah waktu Allah murka. Allah tak suka, Allah benci kita. Jadi bila kita faham ni, bila kita jatuh pada maksiat, dia spark je, Allah sedang benci aku, dia cepat tarik. Itu yang berlaku, yang saya cerita dalam hadis sahih, hadis Imam Tirmizi. Diceritakan dalam kitab Baru Mazid, disebut
hadis tu, bagaimana seorang lelaki dia kata berjumpa dengan Rasulullah, aku dating, saya olah balik dalam perkataan moden ni, aku dating dengan girlfriend aku dekat ujung Madinah tu. Sekarang aku takut macam mana aku nak bertaubat ni. Kenapa tu? Dia tersedar. Bila tersedar ni, ni dikatakan pemeliharaan Allah. Kerja buat maksiat ni daripada manusia standard. Tapi bila orang-orang yang Allah sayang, Allah bagi cepat ingatan. Maka Nabi kata, dipendekkan cerita, selama kata kau taubatlah. Nabi kata, kau semayang. Semayang tu menghapuskan dosa tadi tu. Sebab belum sampai kepada zina lagi. Baru berdua-duaan, peluk-peluk, cium-cium, dia kata. Sahabat tu mengaku. Kenapa sanggup mengaku? Sebab dia betul-betul nak bertaubat. Jadi tuan-tuan, apabila jatuh je pada dosa, perkara yang kita perlu buat, yang disebut oleh para alim ulama, yang seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW, akan maka Rasulullah SAW, ialah kembali semula kepada Allah dengan taubat. Ya tak? Baik. Ada satu perasaan manusia ni, kita ni orang macam gini, tak bolehlah nak buat, maknanya dia menyekat ibadat dia, kononnya dia belum bersih lagi. Kononnya dia belum dapat ilmu, belum tinggi lagi ilmu. Kononnya ni tak. Kita akan beribadat mengikut ilmu yang kita ada sebanyak mungkin. Kalau yang wajib tak dapat nak elak, kita buat je ibadat. Sebagaimana saya kata tadi, tuang air tu ke dalam tempat hitam, air yang warna hitam, lama-lama dia putih. Jangan tunggu jadi Pak Syekh baru nak semayang, baru nak itu, jangan. Ketika kita berpeluang dan kita berkelayakan, kita buat. Sebab kalau kita biarkan tu, nanti titik hitam tu akan ditambah sampai dia selesa dengan satu maksiat. Allah pun berpaling daripada dia. Sebab dia bagi tahu, apabila selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Perkara yang tidak berfaedah ni dua je, haram, makruh. Itu perkara yang tidak berfaedah. Atas lagi pada tu ialah perkara tu tidaklah mendatangkan dosa, tidak mendatangkan pahala, tapi menghabiskan waktu. Bangun pagi orang wirid semai subuh dia dia peminat burung. Ya tak? 5 jam kat situ. Dia bagi makan terkukur tu, dia tak sarapan lagi. Macam itu. Jadi berpada-pada dengan benda-benda ni. Sebab kita ada keutamaan yang lain, iaitu zikrullah. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah cerita dah yang lepas-lepas bagaimana nak berzikir. Senang je, cari je nama Allah 99 tu, pilih salah satu sebut. Ya tak? Sebut. Isteri kena bagi tahu suami ya. Bang, saya suka dengan nama Ya Latif tu. Ya Latif. Kalau dia tak bagi tahu, suami ni pula jahil. Kau siapa pula Latif ni? Tu isteri kena gunding dengan suami. Sebab nama Asmaul Husna ni kadang-kadang sama dengan nama orang pakai nama tu. Tak? Kalau lelaki tak ada masalah. Tak ada Ya Rafi'ah nama Allah ni. Mana ada Ya Rafi'ah nama Allah? Jadi masalah pada orang perempuan. Ini kita nampak macam tak betul, berlaku. Kalau orang jahil dia tak tahu, lepas bulan Safar dia kata Marwah. Ya, orang tak tahu. Januari, Februari dia hafal, kena Safar, lepas tu Marwah. Ya tak? Tak payah soal, ramai tak tahu. Ramai tak tahu. Tapi nak tunjuk, kalau benda Allah tak ajar kita, tak tahu kita, kita tak akan tahu. Iaitu bila Allah menciptakan manusia menjadi kalau rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan manusia sebagai khalifah ke bumi, ada malaikat yang mempersoalkan. Allah berkata, aku lebih mengetahui daripada apa yang kau tak tahu. Aku lebih mengetahui. Dan nak membuktikan tu, Allah tak perlu membuktikan pun, tapi Allah memberitahu cerita ni supaya kita sedar bahawa apa saja yang berlaku atas muka bumi atas kehendak Allah, itu betul. Termasuk perkara maksiat yang berlaku sekarang, perkara kezaliman yang berlaku sekarang, ataupun perkara ibadat yang berlaku sekarang. Umpamanya rumah kita cantik, 8 bilik, tile daripada Itali apa semua, tandas tak ada. Mana? Tandas dekat tempat kotor. Jadi combination tempat najis, tempat apa tu, namanya rumah sempurna. Itulah ibaratnya dalam dunia ni kita nampak ada maksiat berlaku. Pada Allah membenci maksiat, Allah mentakdirkan maksiat. Itu kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita di sudut hamba, kita kena bertaubat setiap kali kita jatuh kepada maksiat. Tak boleh menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tahulah, tiap-tiap orang yang dicampakkan oleh Allah dalam maksiat kerana ada rentetan peristiwa sebelum tu.
Bila Allah benci dengan tu perbuatan dia tu, Allah campak dalam maksiat. Allah campak lagi. Maksiat ni bukan minum arak je, bunuh orang je, bukan apa tu. Tadi tu kecak amanah tadi tu, maksiat. Tak? Kita sindir-sindir orang boleh jadi kepada dosa, maksiat. Cuma manusia tidak memandang itu sebagai satu maksiat. Dia nampak yang bunuh orang, minum arak, berzina, apa semua yang besar-besar. Padahal dosa sebesar tu pun ada pada dia kerana mengumpat. Ada. Kerana menghina, menjatuhkan aib orang. Macam-macam lah. Habis. Apabila selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Lepas tu kalau kita nak kekal baik, ajak orang buat baik. Kalau nak kekal jahat, ajak orang buat jahat. Mula-mula jadi pemain kanak-kanak. Sukan lah yang menegakkan aurat apa semua ni. Kemudian naik wakil negeri. Kekal lagi maksiat. Wakil negara. Dah retire jadi jurulatih pula. Kan kekal lah maksiat tu. Dah habis retire jurulatih, tak larat nak melompat-lompat, jadi pengurus pula. Dah pengurus jadi penaung pula. Jadi berkekal lah di dalam perkara tidak berfaedah yang maksiat tersebut. Benda baik pun sama. Kalau kita nak kekal dalam baik, ajak orang buat baik. InsyaAllah Allah kekalkan kebaikan tersebut. Dan seandainya ada satu saat daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup? Iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Satu saja dosa telah disebut dalam hadis, dan hadis ni kita masyhur, kita faham maksudnya. Hanya satu dosa yang kita bawa pada hari kiamat, wa'iyadzubillah min zalik, yang tidak diampunkan oleh Allah. Katakanlah dosa tu dosa paling kecil yang dibawa. Azabnya ialah dipakaikan bara api neraka sebagai terompah dia, letak di tapak kaki dia. Kepanasan bara api neraka tu menyebabkan naik ke atas sampai menggelegak otaknya. Itu dosa paling kecil. Hanya satu. Allah kata azab dia 1 jam di akhirat ni, di neraka. 1 hari di akhirat bersama dengan 1000 tahun di dunia. Hanya satu tempat je kita boleh bergantung kepada Allah. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada guna harta. Hari yang tidak ada guna anak pinak, banun. Illa, melainkan man atallaha biqalbin salim. Orang yang menghadap kepada Allah, bangkit pada kiamat ni, hatinya salamatus sadri. Dia sejahtera hati dia daripada dosa. Salim, bersih. Kenapa? Wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allah buka pintu taubat sebelum mati. Tak? Cara Allah buka pintu taubat tu, Allah memperkenalkan dosa-dosa yang kita kena buat ialah itulah dosa yang orang lain sedang buat sekarang tu. Tapi akibat terhijab, hati yang kotor, dia nampak orang tu dosa orang tu. Dia terlupa. Itu cermin diri dia. Contoh lah. Tak tahu saya cerita ke belum. Naik kita bawa kereta dengan isteri. Bukan kita lah. Ada orang ni, dia bawa kereta dengan isteri dia. Parking dekat traffic light. Datang satu motor RZ, break, mengejut, terjongkit, tergelunsur girlfriend dia kat belakang. Naik atas tangki minyak. Kita tengok tu, ya Allah, apa nak jadilah budak ni. Tak ingat mati ke? Dia dulu masa naik Honda 70 bertunang, gitulah. Faham tak? Jadi dia tu cermin kita. Tapi terhijabnya kita tu, kita mengata saja. Padahal dosa masa bertunang tu, tak tahu lagi Allah ampun ke tidak. Maka sebab itu kita kena pelihara hati kita, kita bersihkan hati kita, kita gilap hati kita. Bila kita melihat je keadaan seperti tadi, ya Allah ampunkanlah dia dan ampunkanlah aku. Itu pertama. Tak ada rugi langsung kalau kita minta Allah ampunkan dia, bagi hidayah. Tak ada rugi. Tapi kejahatan hati tu menyebabkan kita nampak ada dosa, kita hanya mengata. Padahal dosa yang ada pada kita tu mungkin sama ataupun lebih besar daripada apa yang kita tengok tu. Ini benda yang sangat penting. Praktikalnya hari-hari sangat penting. Macam mana ustaz orang tu? Tu kan dah jatuh kapal terbang tu, bawa arak apa semua. Takkan syahid juga. Dia marah kita pula. Yang kapal terbang tu lah maksud. Takkan syahid pula. Saya jawab apa? Saya kata mudah-mudahan mereka syahid. Kan senang. Habis itu. Sebab kita tak ada kalkulator nak kira benda tu.
Tapi hadis mengatakan tiap-tiap orang yang mati aksiden syahid. Masalah arak dalam tu, itu cerita lain. Itu cerita benda lain dah. Susah ke kalau Allah nak mengampunkan orang lain? Senang je kalau Allah nak mengampunkan. Tapi kejahatan kita bersangka buruk tu, kita masih nak menceritakan kejahatan, benda yang kita sangka jahat, yang kita sangka Allah tak ampunkan. Orang tu telah meninggal. Nampak? Cuba tengok ulama mengajar kita. Ketika kita nak menghantar jenazah, lepas sembahyang jenazah, nak menghantar ke kubur, apa kita kata dengan mayat ni? Baik. Apa kita kata? Itu ajaran ulama, nak jaga hati kita. Walaupun itu kaki nombor ke kaki arak apa, siapa ni berani? Apa kita kata dengan mayat ni? Penjenayah ni, penjahat ni, keparat apa semua kita kata? Berani? Tak berani kita kata yang tu, sebab telah beradat. Kenapa beradatnya gitu? Ulama membentuk adat tersebut. Bukan bererti kita setuju dengan maksiat. Bukan bererti kita setuju dengan, tapi kita mendoakan sikap kita. Orang tanya saya macam mana tak syahid ke tak tu, ada yang tak tutup aurat, mudah-mudahan syahid. Habis cerita. Yalah, tapi kalau tak, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Sebab kalau dia kena azab dalam kubur lah contoh. Sesiapa saja orang yang telah mati kena azab dalam kubur. Kita kat rumah gini ke? Dia seorang lah rasa. Tak terbabit dengan kita pun. Tapi dosa kita kalau Allah tak ampunkan, siapa yang rasa? Kita yang rasa. Maka prioritinya, keutamaannya ialah dosa kita, bukan dosa orang lain. Hak orang tu kita doa je. Yang ni kita kena praktik. Nak dapatkan salamatus sadri, hati yang terselamat dia panggil. Kita memandang tu semua tu kejadian Allah. Semua tu kejadian Allah. Jangan sebab orang lain buat dosa, kita mendapat dosa kerana mengata. Kan rugi. Sebaliknya kita mendapat salamatus sadri kerana apa? Mendoakan orang yang berdosa tersebut. Lepas tu budak muda tu nak cerita habis dosa dia, sempatlah dia cerita beberapa dosa besar yang dia buat. Dia kata cukup, tak payah cerita. Datang kelas ni kita belajar. Sekarang belajar okey, alhamdulillah. Tak ada lagi dengar cerita yang diulang tu. Alhamdulillah. Kita pun tak nak ambil tahu masalah untuk kita. Kecuali dia bertanya hukum, ni haram tak? Ya haram. Kita akan bagi tahu haram. Gitu je lah. Dah tu ustaz cerita dekat emas ni, tuan-tuan tak tahu siapa. Tak? Tuan-tuan takkan tahu siapa, saya pun tak akan bagi tahu. Jadi itu untuk pengajaran, tak apa. Jangan macam melodi. Adalah seorang artis tu gini, disuruh kita teka. Bila kita teka, orang ni kot berdosa tu kita. Berdosa tu. Tu jahatnya melodi, haram tengok. Ayat Ahad 12.5. Tu ada sangka buruk, ustaz tengok ke? Baru je belajar. Baik. Ni dia panggil salamatus. Ini benda yang paling penting dalam hidup. Paling penting. Siapa yang dapat ni, dia telah mendapat satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bererti setuju dengan maksiat. Bezakan benda tu. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun. Sebelum tu Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, sesaat aku lalai mengatakan Allah, aku menghukumkan diri aku kafir. Bagaimana? Zikir, banyak ingatan dia kepada Allah, sentiasa dawam. Sampai Rasulullah kata, aku tidur tapi hati aku berzikir, menyebut nama Allah. Tu gifted dia panggil, Allah kurniakan. Kita nak tahu setakat mana, tunggu kita terkejut lah. Kalau alamat opocot, jauh. Kalau Kak Felda tu dia suka sebut hak orang, hak dia tak sebut kalau melatah kan. Ya tak? Itu jauh lah. Sebab ketika kita boleh berfikir berkata-kata, kita akan cuba menggunakan perkataan yang baik. Tapi bila kita terkejut, kita tidak merancang untuk mengeluarkan perkataan tersebut. Tapi Allah mentakdirkan sebagai satu tunjuk ajar kepada kita, kenapa engkau tak boleh sebut nama Allah? Sebab kalau kita terkejut sebut nama Allah, dapat pahala. Dapat pahala. Dan itu adalah anugerah daripada Allah. Tapi kalau kita terkejut, kita cakap merapu benda yang bukan-bukan, maknanya hati itu bermasalah, dia panggil. Sebab Allah boleh mentakdirkan sebutan yang baik, dan Allah boleh mentakdirkan sebutan yang tak elok. Jadi soalan dia ialah, apabila Allah mentakdirkan sebutan yang elok, kita bersyukur. Tapi bila Allah mentakdirkan sebutan yang terkejut tu ialah benda yang tak elok, benda yang sia-sia,
Maka kita tanya Allah siapa? Kenapa lidah kita begitu, dijadikan Allah begitu? Mungkin kerana latihannya kurang. Ya tak? Latihannya kurang. Berzikirnya kurang. Padahal zikir tu tak payah wuduk, tak payah menghadap kiblat. Dalam haid boleh zikir. Ya tak? Macam-macam lah. Tapi dia tak bawa ke situ. Dia bawa ke tempat-tempat yang lain. Kurang-kurangnya dia tak buat ingat. Dia ingat dunia. Dia ingat hal dia je. Tak ada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika lapang sebut nama Allah. Ketika dah terlalai terlupalah. Itu cara berlatih. Sampai satu ketika dia akan tersebut sendiri. Dia akan berjalan sendiri. Sebut, cari nama Allah, cari nama Allah. Sebab tu wujudnya tarikat. Tarikat ni kerja apa? Nak membimbing menyebut nama Allah, berzikir. Tarik ni macam gini, tarik ni macam gini, tarik ni macam gini. Datang orang akhir zaman dia kata tarikat ni sesat pula lah. Yang sesat tu sesat lah, iaitu manusia yang menyelewengkan ilmu tarikat tersebut. Tarik tu hanya satu jalan untuk membimbing manusia. Cristiano Ronaldo, apa nama tu? Kata, terror main bola, ada jurulatih. Kita ni nak pergi syurga, siapa jurulatih dia? Siapa jurulatih kita? Jurulatih saya ramai. Tak, kalau kau dah duduk kat Manchester, jurulatih kau sekian. Kalau kau dah duduk Real Madrid, jurulatih mursyid kau sekian. Dulu mursyid Manchester United ialah Alex Ferguson. Tu mursyid Manchester dia panggil. Tak. Jadi kita sekarang, siapa mursyid kita? Tuan-tuan akan belajar ni pada kalam yang keberapa. Tak. Carilah guru yang mursyid, dia bagi tahu. Dia ada semua cerita dalam kitab. Maka kita kena cari guru yang mursyid tu. Jangan cari guru muzik. Mursyid, eja betul-betul. Tak. Beza tu mursyid dengan muzik. Tapi ramainya muzik daripada kecil sampai Kilau Emas. Sampai Kilau Emas. Menyanyi habis. Tak. Tu kawan saya kata, betul posting dalam Facebook semalam. Kita boycott McDonald. Kita boycott. Kenapa kita tak boycott Akademi Fantasia? Tu semua jalan Yahudi semua tu. Kenapa? Tu. Sebab kehidupan tu, cara hidup tu, cara persembahan, cara hiburan tu dah masuk. Maknanya dia akan bawa kita ni sedikit demi sedikit sampai kita masuk dalam lubang, kata Nabi. Lubang apa? Lubang cara hidup Yahudi. Cukuplah bagi mereka. Sebab bila mereka sejam depan TV Akademi Fantasia, tu confirm lalai. Tak tahulah ada seorang dua kot bila tengok kalau saya la ilaha illallah, la ilaha. Tak tahu lah kalau ada ni tu. Memang aneh lah. Tak. Macam itu. Time berzikir ingat Akademi Fantasia tu. La ilaha illallah. Ni majlis zikir ni. Dah start ke belum siapa menang ni? Teringat Akademi Fantasia. Macam World Cup tu lah. Tak. Asal penalti subuh masuk. Awak pula imam. Tak boleh buat apa. Bilal tak boleh buat apa lah. Kan tak datang tak ada orang tu. Allahu Akbar. Gol. Menjerit dekat NZ restoran. Siapa lah skor tu? Dia jadi macam itu. Maknanya kita tengah ibadat ni mudah sangat ingat dunia. Ketika kita dah duduk dalam dunia, payahnya mengingati Allah. Payahnya mengingati Allah. Macam itu. Ni kita bercakap untuk diri sendiri, tak? Jadi berhentilah terlampau mengambil berat dosa orang lain. Tengok diri kita. Tengok diri kita. Itu lebih penting. Orang lelaki tolonglah istiqamahkan sembahyang. Saya pun berusaha. Tu yang belajar-belajar dengan saya tu, saya suruh dia orang buat form lagi 40 hari dulu. Nak tengok dulu 40 hari. Ambil yang paling lekeh sekali, asal sembahyang Jumaat je. Tak kira lah masuk kalau sembahyang Zuhur rakaat keempat pun dikira sembahyang Jumaat, tak apa. Ambil stage yang paling dipanggil beginner. Masuk pula intermediate nanti, masuk novice, masuk expert. Jadi gitu lah. Macam gitu. Tak ada tiba-tiba terus expert. Tapi manusia ni dipaling kat syaitan, dia suka ambil yang berat terus. Lepas tu dia tak boleh buat. Lepas tu dia kata apa? Susah. Susah. Padahal kita perlu berdikit-dikit, perlu sabar. Asalkan kita berniat. Kalau kita dah mati tak sempat menyempurnakan, kita ada niat tu. Aku sebelum mati nak dapat 40 hari berturut-turut takbir rotul ihram bersama imam. Niat. Kalau dah usaha mati tak dapat, mudah-mudahan ada belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengedepankan alasan, mengedepankan mujahadah.
Kalau alasan yang kita bagi, Allah boleh cipta 10 alasan lain. Lepas tu macam orang menuntut ilmu dulu, masa saya belajar dulu, bila kita minggu ni kita tak datang, kita bagi satu alasan, pada alasan tu kita tahu sebenarnya taklah berat sangat. Minggu depan Allah tutup dengan alasan lagi, Allah bagi lagi alasan lain. Tak datang lagi, bagi lagi alasan lain. Sibukkan. Semua tu betul. Nenek nak kahwin, kucing nak bertelur, semua alasan tu betul. Satu-satu alasan Allah bagi. Tok Guru kata apa? Ya, tak apalah, tak datang, tak apa. Tok Guru nak cakap apa? Tapi Tok Guru faham, dia dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sikap dia sendiri. Kerana sikap dia sendiri. Sebab tu nak jujur ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mudah-mudah mengambil rukhsah, kita tak mudah-mudah menghukumkan darurat. Sebab Allah mengetahui. Tanya dalam syariat, ulama akan berkisar pada hukum tersebut, hukum zahir. Dia tak tahu hati. Tapi Allah mengetahui hati. Sebab tu jaga. Kan peristiwa seorang alim dia ajak berzina, diupah pelacur tu suruh goda orang alim ni. Tak. Kalau kau berjaya, orang alim ni digoda dan dia berzina kau, aku tambah lagi berapa dirham, berapa duit emas ke apa tu. Jadi jumpa perempuan dekat orang alim tu. Tak apa, petang sikit kita pergi kat atas bukit tu. Oh, seronok lah perempuan ni. Sebab apa? Dia dapat bayaran yang pertama. Kalau dapat berzina dengan orang alim ni, dia dapat bayaran lebih. Seronok. Petang pergi, ada tu kubur tu. Sekarang buka. Kau gila ke? Ni kubur Nabi ni. Perempuan tu marah pada, pelacur tu marah pada orang alim tu. Yelah memang kubur Nabi, tapi dia dah mati. Yelah dah mati pun sopan lah sikit, entah apa gini. Lah kalau kubur Nabi ni yang tak nampak kita pun kau tak nak berzina, takut malu ni, Allah tu maha melihat, kau tak takut pula, terus taubat. Kita jangan buat macam itu. Sebab kita mungkin tak sampai tahap tu. Ya tak? Kononnya nak pergi berdakwah kat kelab malam, dia pula tak balik. Tak. Kena ukur baju sendiri dulu, kena ukur baju saya apa nak buat kerja tu. Tapi orang alim ni dia tahu. Tu yang cerita orang berjudi tu, akhirnya semua semayang. Dia pula cerita ke orang alim, macam lah orang alim tak tahu. Tak boleh, berjudi haram. Kenapa? Ni dalam dakwah lain. Sebab tu kita jangan mudah-mudah melihat orang yang berilmu, orang alim, ulama-ulama, kadang-kadang dia berada seperti tempat yang salah. Kita bersangka baik dulu. Tu. Dan kita orang biasa ni kena jaga adab. Jangan tunggu kawan depan nombor ekor. Depan kedai nombor ekor tu kita tunggu kawan, hari hujan. Cari kedai lain, kejap lagi tak tahan kita nak. Tak sangka je. Mula kita tak tahan tu. Tengok sikit tempat mana nak tunggu kawan tu. Tapi kalau ni sebab orang alim, kita tengok kadang-kadang lalu dekat Cokit, lalu dekat lorong Haji Taib, lorong, tiba-tiba tengah malam ada dekat jalan Ustaz Ismail apa semua tu. Bersangka baik dulu. Bersangka baik. Mungkin dia ada kerja dakwah dia apa semua tu. Tapi hati kalau jahat, mula-mula sekali dia kata, tengoklah, belum tahu lagi pakai jubah tu baik. Boleh dia hukum macam gitu. Suka, itu perkataan biasa. Orang-orang yang ada penyakit hati ni dia akan kata macam ni. Dia tak boleh langsung nak bersangka baik, nak mententeramkan hati dia, melainkan dia akan kedepankan menghina terlebih dahulu. Wa iyadzubillah min zalik. Tu. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, hijrah. Bukan masih hijrah. Sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya. Kita ada 24 jam, kita boleh muhasabah diri kita. Lebih maksiat ke lebih ibadat, kita boleh tahu. Maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Kita semua berilmu, dia kata, kalau dah umur tu 40 tahun, kejahatan tu masih mengatasi kebaikan, yang benda ni hanya kita saja yang tahu. Ya tak? Maka dia kata layaklah. Maknanya itu tanda. Tanda yang boleh dipahami oleh akal. Maka kita elaklah. Kita elakkan. Sebab tu manusia tak boleh nak mempersalahkan Allah, sebab Allah sentiasa memberi tanda. Tanda-tanda orang yang beriman ni ialah yang berulang alik ke masjid, menjaga sembahyang lima. Itu tanda. Penyaksian disebut dalam Quran terus ayat tu. Tapi tanda tu kita kalah dengan alasan. Kita kalah sangat dengan alasan. Dan alasan tu ialah makhluk yang dicipta oleh manusia. Maka jangan banyak beralasan, banyakkan memohon syafaat, memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab pada waktu yang lain Allah boleh angkat segala alasan, Allah boleh elakkan, Allah boleh dindingkan kita daripada alasan, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Kenapa orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Itu kita kena tanya. Tentu ada sebab. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita belajar ni lah pukul 2 dapat manfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat untuk hari ni, untuk diri saya dan orang lelaki di sini, terutamanya, cuba cari 40 hari sembahyang berjemaah dulu. Cari yang tu dulu. Berturut-turut. Dah hari yang ke-39 gagal, ulang balik 40 hari baru. Ulang balik. Kena rasa sembahyang berjemaah ni sangat berharga. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah, kita jumpa pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Kalau ada siapa yang nak bersedekah untuk tahfiz, kita boleh kumpul macam biasa insya-Allah. Jazakumullahu khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.